Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus bersama dengan Firdaus Azil yang difahamkan berada di pekarangan pintu 1 Istana Negara. Firdaus, bagaimana keadaannya ketika ini? Kerana kita difahamkan sebaik saja Perdana Menteri selesai mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet di Putrajaya, difahamkan perjalanannya menuju ke Istana Negara bagi menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, baik, terima kasih Hakim. Saya difahamkan bahawa mesyuarat kabinet yang sedang berlangsung di Putrajaya hari ini ataupun sekarang ini dilaporkan bermula agak lambat, tetapi kita tidak pasti mengapa. Bagaimanapun seperti yang Hakim maklumkan, saya berada di pekarangan Istana Negara. Kali terakhir Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong adalah pada Rabu minggu lepas bagi mesyuarat pra-kabinet sebelum beliau mempengerusikan mesyuarat kabinet pada hari Rabu lepas, dan hari ini beliau dijangka akan tiba di sini dalam kira-kira pukul 11 ke pukul 11.30 pagi bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Difahamkan bahawa tujuan sembah ini adalah untuk menyampaikan surat peletakan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri ke-8. Itu yang kita dimaklumkan ataupun difahamkan, dan itu juga berdasarkan beberapa laporan media sebelum ini. Dan juga kami juga media juga difahamkan bahawa beliau juga selain daripada mempersembahkan surat peletakan jawatan itu, beliau juga akan mempersembahkan beberapa nama calon sebagai Perdana Menteri yang seterusnya untuk pertimbangan Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun itu juga masih kita menunggu kenyataan secara rasmi. Bagaimanapun mungkin saya boleh kongsikan keadaan di sini. Memang ramai petugas-petugas media berada di sini sejak pada pukul 8 pagi tadi, dan daripada pelbagai agensi daripada dalam dan luar negara, kerana ini sudah semestinya menjadi tumpuan. Tetapi bagaimanapun kita akan terus menanti di sini, dan selain daripada Perdana Menteri juga difahamkan akan turut menghadap Yang di-Pertuan Agong adalah Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdullah Akri Sani, dan juga beberapa pegawai kanan yang lain. Bagaimanapun difahamkan mereka semua akan melalui pintu masuk ini, dan perkembangan seterusnya akan teruslah kita kongsikan dari semasa ke semasa. Firdaus, kalau sebelum ini ketika kita membuat liputan di mana-mana lokasi, media selalunya tidak akan berhadapan dengan masalah di mana mereka berada. Tetapi memandangkan dengan keadaan semasa ketika ini dengan SOP COVID dan sebagainya, sebelum ini juga dilaporkan bahawa pihak media dilarang menghampiri lokasi-lokasi tertentu. Bagaimana keadaan di sini? Firdaus berada di Istana Negara, kawasan di pekarangannya ini agak luas, dan pastinya pengumpulan media ini menjadi tumpuan di keadaan Istana Negara ketika ini. Mungkin Firdaus boleh kongsikan bagaimana keadaan persekitaran di Istana Negara ketika ini untuk penonton melihat dengan lebih luas lagi keadaannya di lokasi ketika ini. Baik, seperti yang mereka yang mungkin sedia maklum bagaimana keadaan pekarangan ini, kawasannya agak luas, tetapi media hanya dibenarkan berada di satu kawasan saja, iaitu anda dapat lihat belakang saya ini juga terdapat kon-kon polis yang disediakan menuju ke pintu utama Istana Negara, dan juga ada juga kami kongsikan visual keadaan sekeliling bagaimana terdapat juga garisan polis, garisan kuning juga telah digantung untuk memastikan keberadaan media itu hanya pada lokasi yang ditetapkan, yang telah diperuntukkan bagi mengelakkan kami berada di lokasi yang mungkin tidak sesuai. Bagaimanapun inilah kelazimannya, memang ini saja kawasan yang dibenarkan untuk petugas media. Dan sebelum itu juga, sebelum saya terlupa, beberapa nama calon yang difahamkan bahawa akan dibawa oleh Perdana Menteri, tetapi kita juga dapat lihat berdasarkan laporan media sebelum ini, antara nama yang telah disebut-sebut ataupun digembar-gemburkan sebagai mungkin calon Perdana Menteri seterusnya, antaranya ialah ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah, ahli Parlimen Bera iaitu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan juga ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Ini nama-nama yang berlegaran yang telah pun dibincangkan secara meluas di dalam kalangan media. Dan juga kita juga sedia maklum bagaimana semalam Parti Amanah Negara telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka masih berpegang kepada calon mereka, calon Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya. Bagaimanapun kita masih belum mendapat sebarang maklumat sekiranya akan ada pimpinan daripada Pakatan Harapan juga akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Itu pun akan kita cuba mendapatkan kesahihan dan juga akan kita kongsikan dari semasa ke semasa.
Baik, terima kasih Firdaus Azil yang berada di hadapan pekarangan pintu 1 Istana Negara. Firdaus akan terus membawakan laporan dari masa ke semasa